Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 3 bidang akidah. Tajuknya Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Baiklah, kita boleh rujuk buku teks muka surat 66 hingga 69. Sebelum mulakan pelajaran, mari kita lihat objektif pembelajaran hari ini. Pertama, murid dapat menyatakan maksud nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Kedua, murid dapat membaca dalil naqli Allah Al-Alim dan Al-Hakim beserta ertinya. Ketiga, menghuraikan kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Dan yang keempat, membuktikan keimanan terhadap nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim melalui tindakan harian. Okey murid-murid, sebelum kita mula belajar, Ustazah mahu tanya satu soalan. Berapakah jumlah nama-nama Allah? Okey, agak-agaknya ada berapa semua jumlah nama Allah ni? 1 atau 2? Jawapannya, nama Allah ada 99 semuanya. Ia dipanggil Asmaul Husna. Dan hari ini kita akan belajar 2 daripada 99 nama Allah, iaitu Al-Alim dan Al-Hakim. Okey, mari kita lihat video klip ini. Video ini menunjukkan fenomena letusan gunung berapi. Okey, ini pula adalah satu fenomena alam yang dipanggil aurora. Kita boleh lihat cahaya di langit, tapi di Malaysia kita tidak nampaklah. Okey, kita lihat pula video ini. Bumi berputar 360 darjah bersamaan 24 jam dari barat ke timur pada paksinya. Putaran bumi menyebabkan berlakunya kejadian siang dan malam, pasang surut air laut, pembiasaan, angin lazim dan perbezaan waktu tempatan. Bahagian yang menghadap matahari akan mengalami waktu siang dan yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Bumi beredar pada orbitnya dan mengambil masa 365 1/4 hari. Peredaran bumi menyebabkan kejadian 4 musim dan keadaan waktu siang dan malam yang tidak sama panjang. Subhanallah, hebatnya. Siapa yang ciptakan alam yang cantik ni? Okey. Alam yang cantik ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu teratur. Maha suci Allah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana dalam menciptakan seluruh alam ini. Okey, kamu boleh lihat ada siang, ada malam, ada sejuk, ada panas, kadang-kadang hujan. Okey, lepas tu ada tempat yang ada bukit, ada tempat yang pasir sahaja. Hebat sungguh ciptaan Allah ni kan? Sekarang mari kita belajar nama Allah Al-Alim dan juga nama Allah Al-Hakim. Apa dia nama Allah Al-Alim? Al-Alim bermaksud Maha mengetahui. Nama Allah Al-Alim bermaksud Allah Maha mengetahui setiap sesuatu secara terperinci. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Maksudnya Allah tahu segala perkara yang terjadi di alam ini, walaupun benda yang kecil. Contohnya daun yang jatuh ke tanah, pasir yang bergerak di dalam air, perbuatan kita hari ini, semuanya Allah tahu. Apa pula maksud Al-Hakim? Al-Hakim bermaksud Maha bijaksana. Nama Allah Al-Hakim bermaksud Allah Maha bijaksana mencipta dan mentadbir alam. Setiap ciptaannya mengandungi hikmah,
faedah dan tujuan. Contohnya, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan untuk membekalkan oksigen. Lepas tu Allah ciptakan bermacam-macam jenis haiwan. Ada yang boleh dimakan, ada yang digunakan untuk bekerja. Contohnya kerbau digunakan untuk membajak sawah, dan juga ada yang digunakan untuk memburu. Semuanya diciptakan bermacam-macam fungsi, bermacam-macam tujuan. Pengetahuan dan kebijaksanaan Allah berbeza dengan pengetahuan dan kebijaksanaan manusia. Manusia memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang terhad, manakala pengetahuan dan kebijaksanaan Allah tidak terbatas. Maksudnya, manusia tidak boleh ataupun tidak akan dapat mengetahui perkara yang akan datang, ataupun contoh hari esok. Apa yang akan berlaku lepas ni, kita tidak tahu sebab pengetahuan kita terbatas. Tetapi Allah, pengetahuan dan kebijaksanaan Allah itu tidak terbatas. Allah tahu tentang semua benda, tidak kiralah masa lalu, masa sekarang ataupun masa depan. Apakah dalil nakli ataupun ayat Al-Quran yang membuktikan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana? Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu alimun hakim. Surah An-Nisa ayat 26. Maksudnya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kita ulang sekali lagi. Wallahu alimun hakim. Okey, cuba baca. Bagus. Okey, kita teruskan. Apakah kesan kepada diri kita sekiranya kita yakin bahawa Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana? Yang pertama, kita akan mentaati perintah Allah. Apabila kita tahu Allah Maha mengetahui, kita akan menggandakan amalan kebaikan kita dan menjauhi maksiat ataupun perkara-perkara yang membawa kepada dosa. Contohnya, mengejek kawan, bercakap benda yang tidak berfaedah, mengambil harta orang lain dan sebagainya. Yang kedua, kita akan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan, iaitu kita akan belajar ilmu yang bermanfaat, yang memberi kebaikan kepada diri kita. Contohnya, kita belajar tentang solat, kita belajar cara untuk berpuasa, kita belajar menulis, membaca dan mengira. Dan seterusnya, kita akan tekun dan bersungguh-sungguh untuk belajar. Yang ketiga, kita akan lebih mensyukuri nikmat Allah. Kita akan gunakan nikmat yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Contohnya, Allah berikan kita nikmat matahari yang memberikan panas kepada kita. Allah berikan kita hujan sebagai sumber air. Allah juga ciptakan haiwan dan tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan untuk manusia. Antara cara untuk menunjukkan kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, kita perlulah memelihara alam ini dari sebarang bentuk pencemaran. Jangan buang sampah merata-rata, jangan tebang pokok suka-suka hati dan sebagainya. Seterusnya, yang keempat, kita perlulah redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga sabar dengan ujian yang Allah bagi. Contohnya, Allah datangkan banjir. Okey. Apabila Allah datangkan banjir itu, kita jangan lihat itu adalah satu musibah. Kita lihat itu sebagai satu ujian. Mungkin Allah datangkan banjir untuk jadikan kita orang yang lebih kuat, orang yang lebih sabar. Okey, mungkin lepas banjir tu nanti Allah datangkan sekali dengan rezeki yang banyak. Contohnya, ada ikan-ikan yang banyak untuk kita makan. Okey. Jadi apabila kita berhadapan dengan ujian, kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah. Setiap perkara yang Allah jadikan, Allah lakukan, semuanya ada hikmah, ada kebaikan. Alhamdulillah, kita sudah pun selesai belajar tajuk nama Allah Al-Alim dan juga Al-Hakim. Kalau ada yang kamu tidak faham, kamu boleh terus tanya Ustazah, okey? Semoga apa yang kita pelajari hari ini
memberi manfaat kepada kamu dan juga keluarga kamu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.